نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah taala dapat kita sama-sama berada pada saf pada waktunya, pada maghrib yang tak semua orang dapat, tapi Allah taala pilih pada kita. Walaupun hari ini kalau saya tak datang pun tuan-tuan tetap akan berjamaah, kerana tuan-tuan sudah istiqamah, sudah ada dalam diri kita. Sebenarnya tuan-tuan, hidup ini tak ke mana. Kita semua manusia yang Allah ciptakan ni semua rugi. Siapa yang untung? Illal ladzina amanu. Orang yang untung ialah orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tiap-tiap ayat iman belakang dia semua amal. Bukan sekadar iman cakap di mulut saja, mesti beramal. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Inilah janji Allah Ta'ala kepada kita dan istiqamah, kerana kita semua akan menghadap Allah Ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wattaqu yawman turja'un. Satu hari, sedar tak sedar, kamu akan dipanggil pulang menghadap Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk kami buka balik semua kerja-kerja yang kamu buat. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma rabat wa hum la yuzlamun. Kami akan nilai apa yang kamu buat. Kamu tidak akan diinai sebarang sedikit. Jadi tuan-tuan, terima kasih kerana menjemput saya di kuliah ini. Kuliah kalau saya kira 130. Di Yaman hari itu 5 slot, 135. Di Kajang penamaan calon hari itu 2, 37, 138 saya beramah. Selepas bergelar jadi banduan. Lepas jadi banduan berceramah pula. Sebelum ni saya tak berceramah. Saya tugas di Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan. Saya ni dari Kampung Pandan. Ni dari Kampung Pandan lah tadi. Saya nak berziarah kawan yang kemalangan semalam. Jadi ada kekosongan ni saya datang. Alhamdulillah. Saya di Masjid Ar-Rahimah menjadi kontroversi ini yang menjadi buah mulut orang awam seluruh negara. Sampai satu dunia tahu cerita. Kerana sayalah imam yang melempar kasut pada hakim. Imam melempar kasut, kenapa pula tu? Mesti ada cerita dia. Inilah dia, bila kita beriman beramal tadi, dia akan datang ujian-ujian mempertahankan kebenaran. Jadi saya di Masjid Ar-Rahimah, saya telah berjemaah di masjid itu pada tahun 1973. Berbayar anak-anak kecil umur 7 tahun. Kalau kita ada anak kecil, bawa anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun, bawa, mesrakan dia di masjid, surau, musalla semua. Sebab anak ni akan bawa rahmat kepada kita, kerana kita akan menghadap Allah Ta'ala. Itulah yang akan doa kita ni. Berjemaah di Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan 1973. 73, umur saya 7 tahun ketika tu. Sekarang umur saya, kalau ikut hijrah, 51. Umur saya 48. Anak 11. Nikah 95, 96 anak seorang, 97 2, 98 3, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 11 kali orang rumah beranak. Sampai doktor di Kuala Lumpur tu, Pak Imam tahun depan jangan beranak. Saya kata, awak pun tak beranak, mana awak tahu hal-hal kahwin? Awak pun tak kahwin, mana tahu hal beranak? Doktor pun saya marah. Ini anak ni kurnia Allah Ta'ala. Bila di Masjid Ar-Rahimah tadi saya berjemaah, kita pun bergaul dengan orang-orang lama Kampung Pandan. Hujung minggu saya berniaga di Kampung Pandan, niaga ikan. Masa tu umur 10 tahun. Hujung minggu selepas niaga ikan ni, saya bergerak dalam jemaah Al-Arqam pada ketika itu, tahun 77, 78 sampai 84. Bila sampai umur kita bertukar-tukar, bersilih ganti dari kanak-kanak, daripada bayi kita ni tadi, bayi kepada kanak-kanak, kanak-kanak kepada remaja, remaja daripada budak sekolah sampai remaja. Sampai era ledakan tahun 80-an. Ledakan 80-an ialah apa itu, konsert-konsert, banyak konsert rock lah, apalah, kembali kepada rock zaman-zaman itulah. Saya pun terbabit. Tetapi sembahyang tak lupa, tak tinggal sembahyang. Bila dalam Masjid Ar-Rahimah yang saya berjemaah di masjid hinggalah pada era 80-an, saya dapati banyak kecelaruan tak betul.
pemilihan, sistem pemilihan di Masjid Ar-Rahimah. 80-an tak ada apa-apa, hinggalah pada satu hari rezeki Allah Ta'ala nak bagi, saya dapat mengerjakan haji. Hasil daripada berhenti rokok, saya dapat duit rokok yang saya berhenti ni, saya dah insaf bertaubat, saya simpan duit tu, saya pergi haji dengan duit rokok. Allahu Akbar. Kalau ada yang rokok ni, berhenti, bukan ada apa masalah. Rokok ni buat rosak. Hinggalah bila saya balik daripada haji, balik haji, dah buat kerja haji, Bilal Masjid Ar-Rahimah kembali ke rahmatullah. Diumumkan kepada karya, Bilal telah kembali ke rahmatullah. Ada kekosongan jawapan Bilal. Mohonlah Bilal, alhamdulillah lulus di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Bilal ni, tugas-tugas Bilal azan, mengendalikan jenazah pada kematian di kawasan itu. Itu jelah kerja. Tetapi pentakbiran masjid masih lagi kecelaruan sistem pentadbiran yang tak betul, banyak duit hilang. Hinggalah pada 2002 tadi, 2005 ada kekosongan imam. Saya pun mohon jadi imam di Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan. Lulus alhamdulillah. Jadi imam dipanggil mesyuarat dalam EJK masjid. Bila imam masuk mesyuarat, mana duit masjid ni? Dia anak yatim ni mana? Kenapa buat tak betul ni? Kenapa tak ada akaun, tak ada keluar masuk ni? Kenapa tidak ada audit tahunan ni? Pak imam hanya jadi imam saja, jangan kacau-kacau kami ni. Orang yang mentadbir masjid boleh cakap macam tu. Ini duit bukan duit harta kita ni. Kita boleh suka-suka ni. Ini perintah Allah Ta'ala, suruh makmurkan masjid, jaga masjid, duit orang ramai ni semua amanah. Apa dibuat tuan-tuan, kawan kampung kita dia buat. Pak imam ni pula dia bongkarkan penyelewengan kita ni pula. Kita pecat dia lah. Saya pun dipecat. 2005 jadi imam, 2008 dipecat. Subuh itu saya kata kepada muslimin muslimat pagi itu, ibu dan ayah sekalian, hari ini terakhir subuh saya sebagai imam di Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan. Walaupun saya tak jadi imam, saya datang masjid kerana saya datang masjid ini bukan pasal imam, bukan pasal jawatan saya datang masjid. Datang masjid ini kerana mengabdi diri kepada Allah Ta'ala. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa-apa di sisi kamu manusia berpisah semua. Wa ma indallahi, di sisi Allah ni kekal. Kerja baik, dosa, pahala yang kita buat, itulah yang kekal, yang kita nak bawa menghadap Allah Ta'ala. Bila dah kena pecat tu Pak Imam dah kena dah tak jadi imam di masjid ni, tolong keluar daripada rumah wakaf masjid. Saya kata nak keluar apa, bukan ada jabatan suruh saya keluar. Ini orang politik dalam masjid lah yang punya angkara. Orang Melayu, orang masjid. Bila jadi ahli masjid, ada dengki pula. Keluar daripada rumah wakaf masjid. Dia kata kita nak lebarkan jalan kawasan itu. Kita pun pindahlah, tulis surat kepada jabatan, masuk rumah dalam masjid ada 1 kosong. Bila masuk rumah dalam masjid, dipotong api air pula. Allah. Orang masjidnya sembahyang, EJK masjid, boleh ada dengki. Macam mana boleh ada dengki ni? Sebab tidak beramal perintah Allah Ta'ala saja. Ala inna fil jasadil mudghah iza salahat salahal jasada kulluh. Dalam diri kamu ada seketul daging. Iza salahat salahal jasada kulluh. Wa iza fasadat fasadal jasada kulluh. Tak baik daging itu, tak baiklah seluruh anggotanya. Jadi orang masjid boleh dengki. Kedengkian ni yang tak boleh. Hinggalah bila dari kita anak ramai ni, pindahlah tak jauh dari Kampung Pandan tadi. Bila pindah, Pak Imam kena keluar barang-barang dalam masjid ni. Saya tidak akan keluar barang-barang ini selagi awak tidak umum hari Jumaat depan seluruh karya Kampung Pandan. Saya ni tak bersalah. Yang bersalah ni kawan-kawan awak yang menyeleweng duit masjid ni. Pak Imam ni pula dia degil tak lawan kita. Kita bawa kepada mahkamah lah. Bawa lah, bagus bawa mahkamah. Kerana mahkamah tempat mengadili, tempat keadilan. Bagus bawa mahkamah. Betul tuan-tuan, ibu dan ayah. Dia bawa ke mahkamah. Tengok surat, ini surat mahkamah. Mahkamah Tinggi Jalan Duta. Saya pun tengok surat mahkamah. Pergilah Jalan Duta, Mahkamah Tinggi Jalan Duta. Pernah dengan serban, dengan saya pakai jubah. Saya pakai jubah imam dengan jubah khatib sekali. Pergi mana mahkamah ni? Oh, macam ini ke mahkamah? Tak pernah masuk mahkamah. Kita ni imam, orang masjid, orang surau tak tahu. Oh, begini ke mahkamah? Mana ke tempatnya? Tuan, mana tempatnya? Ini NCVC sana, pintu 5. Masuklah. Haji Hoslan datang beri keterangan dalam mahkamah, tak boleh duduk, kena bangunlah. Yang arif, saya ni imam Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan.
saya telah bongkarkan penyelewengan beratus ribu yang dibuat oleh pentadbir UMNO Barisan Nasional Kampung Pandan ini. Bawa saja kepada Mahkamah Syariah atau gugurkan kes ni. Hakim tanya, mana Tuan Haji punya affidavit? Affidavit tu apa yang Arif? Saya tanya hakim pula. Dah awak tak tahu? Awak imam masjid, mana kita tahu hal-hal mahkamah? Hakim kata, kenapa Tuan Haji tak pakai peguam? Saya dah minta 3 pandangan, 3 peguam. Peguam yang pertama kata